Hari ini, mari kita ambil masa untuk mencari ramalan tentang Bapa Syurgawi dalam Alkitab. Buku Yohanes bab 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ayat ini menyatakan di mana Tuhan meletakkan pengenalannya. Untuk mengenal pasti identiti kita, kita ada kad pengenalan. Kad pengenalan kita mengenal pasti identiti kita. Apabila polis menghentikan seseorang di jalan dan memeriksa identiti mereka, dia akan minta kad pengenalan. Kad pengenalan kita ada tarikh lahir, tempat tinggal, dan juga cap jari kita. Sama seperti kad pengenalan mengesahkan identiti kita, Tuhan meletakkan kad pengenalannya dalam Alkitab untuk membuktikan identitinya. Sebab itulah tertulis, kamu menyelidiki apa? Kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahawa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Maksudnya, Alkitab ialah kad pengenalan Tuhan. Melalui Alkitab, kita harus ada kebijaksanaan untuk mengenal Tuhan yang telah datang ke bumi ini dalam badan manusia. Namun, bukan semua orang dapat mengenal Tuhan hanya dengan baca Alkitab. Mari kita lihat buku Matius bab 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Menurut buku Kolose bab 2 ayat 2 dan Kolose bab 1 ayat 26, bukankah tertulis bahawa Kristus ialah misteri Tuhan? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Kerana siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kerana sekalipun melihat, sekalipun mereka lihat, bukan semuanya yang faham. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. 2000 tahun dahulu, Tuhan datang ke Israel dalam badan manusia dengan nama Yesus. Banyak orang bertemu dengan Yesus. Meskipun melihat Yesus, hanya sesetengah yang kenal dia sebagai Tuhan yang datang dalam badan. Sebenarnya, banyak orang tidak mengenal dia sebagai Tuhan. Sebab itulah Yesus berkata, Alkitab ialah kad pengenalan yang memberi kesaksian tentang aku. Kalau begitu, kita dapat pasti bahawa bukti untuk mengenal Tuhan berada dalam 66 buah buku Alkitab, bukan? Jadi hari ini, mari kita membuktikan bahawa Bapa Sang Hong ialah Tuhan yang datang ke bumi ini melalui beberapa ramalan Alkitab. Di mana saja kita menginjil, banyak orang berkata, kenapa kamu percaya Kristus Sang Hong ialah Tuhan? Dia manusia seperti kita. Bagaimana dia boleh menjadi Tuhan? Seperti firman dalam buku Matius bab 13, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Tetapi ayat 16 tertulis, berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar. Melalui Alkitab yang membuktikan Tuhan, kita perlu sediakan beberapa jawapan untuk menjawab orang yang bertanya, mengapa Kristus Sang Hong ialah Tuhan? Pertama sekali, Kristus Sang Hong memberi manusia kehidupan kekal. Tiada orang dapat melakukannya kecuali Tuhan. Jadi, Kristus Sang Hong ialah Tuhan. Kita harus jawab sebegini. Sudah tentu, ada banyak bukti untuk jawapan ini dalam buku 1 Yohanes bab 2 ayat 25, Yohanes bab 6 ayat 53, Matius bab 26 ayat 26, Yesaya bab 25 ayat 6, Ibrani bab 9 ayat 28 dan lain-lain yang dapat kita beritakan kepada mereka. Kedua, Kristus Sang Hong membina Sion semula. Alkitab membuktikan bahawa
Hanya Tuhan dapat membinasion semula. Dalam kad pengenalan, ada banyak maklumat tentang kita. Begitu juga, ada banyak maklumat tentang Tuhan dalam Alkitab. Antaranya, mari kita fikirkan fakta Dia yang membinasion semula ialah Tuhan. Melalui buku Mazmur 402 ayat 17, Mazmur 87 ayat 5, Yesaya 433 ayat 20, Daniel 47 ayat 25, dan Imamat 23 ayat 1. Kita dapat memastikan bahawa Kristus Sang Hong ialah Tuhan yang menubuhkan Sion. Mungkin ada orang tanya lagi, kenapa Kristus Sang Hong ialah Tuhan? Kita dapat menjawab, Kristus Sang Hong ialah Tuhan kerana Dia memberi manusia pengampunan dosa. Alkitab berkata bahawa tiada orang dapat memberi pengampunan dosa selain daripada Tuhan. Kita dapat memastikan hal ini dengan melihat buku Lukas 45 ayat 17, Matius 4:26 ayat 26 dan lain-lain. Apabila seseorang tanya soalan seperti ini, Tuhan memberi kita banyak bukti untuk kita jawab dengan mudah. Kita juga boleh berkata, Kristus Sang Hong ialah Tuhan kerana Dia memenuhi ramalan takhta Daud melalui buku Wahyu 45 ayat 1, Hosea 43 ayat 5, Wahyu 42 ayat 16, 2 Samuel 45 ayat 4, Lukas 4:13 ayat 6, Ibrani 49 ayat 28, Lukas 4:12 ayat 49 dan Lukas 4:22 ayat 20. Kita dapat beritakan bahawa Kristus Sang Hong ialah Tuhan yang datang ke bumi ini dalam badan manusia. Kita juga boleh berkata, Dia ialah Tuhan kerana Dia memberi kita buah pokok kehidupan di Taman Eden. Kita boleh tunjukkan bukti dalam buku Kejadian bab 2 ayat 17, Kejadian bab 3 ayat 22, Yohanes bab 6 ayat 53, Matius 46 ayat 17, Yohanes bab 10 ayat 10, Ibrani bab 9 ayat 28 dan lain-lain serta berkata, ada tertulis bahawa hanya Tuhan dapat memberi manusia pokok kehidupan di Eden. Hanya Kristus Sang Hong memberi kita buah pokok kehidupan di Eden. Jadi, bukankah Kristus Sang Hong Tuhan yang dibuktikan oleh Alkitab dan para Nabi? Dia ialah Tuhan, kerana Dia menubuhkan perjanjian baru pada akhir zaman. Hanya Tuhan berkuasa dapat menubuhkan perjanjian baru. Apabila kita memeriksa ayat-ayat dalam Yeremia 4:31 ayat 31 dan Lukas 4:22, ayat-ayat ini mengajar kita bahawa hanya Tuhan dapat membawa kebenaran perjanjian baru pada zaman ini. Orang mungkin tanya lagi, mengapa Dia ialah Tuhan? Kristus yang datang buat kali kedua? Kita boleh menjawab, Dia ialah Tuhan kerana Dia datang ke bumi ini menurut ramalan Melkizedek. Dia ialah Tuhan kerana Dia telah menyatakan Ibu Syurgawi kepada kita. Tiada orang kecuali Bapa Syurgawi dapat mendedahkan Ibu Syurgawi. Buku Yesaya bab 62 meramalkan bahawa Tuhan tidak akan tinggal tenang sampai Dia biar Yerusalem diketahui oleh semua manusia. Dia ialah Tuhan kerana Dia memberi kita pengampunan dosa. Dia ialah Tuhan kerana Dia memberi kehidupan kekal. Dia ialah Tuhan kerana Dia membina Sion semula. Dia ialah Tuhan kerana Dia memberitahu kita kewujudan Ibu Syurgawi Yerusalem baru. Dia ialah Tuhan kerana Dia mendirikan perjanjian baru. Kita harus dapat mengatakan hal-hal ini dengan mudah. Antara semua jawapan mudah ini, mari kita hari ini pelajari bahawa Dia adalah Tuhan kerana Dia memberi manusia kehidupan kekal. Mengenai bahagian ini, mari kita lihat secara ringkas melalui Alkitab. Mari kita buka buku 1 Yohanes bab 2. Buku 1 Yohanes bab 2 ayat 25 tertulis, dan inilah janji yang telah dijanjikannya. Siapakah Dia? Dialah Yesus Kristus yang datang ke bumi dalam badan. Sendiri kepada kita, yaitu apa? Hidup yang kekal. Hanya Tuhan dapat memberi kehidupan kekal. Tiada manusia dapat memberi kehidupan kekal. Dengan nama Yehova pada zaman Bapa, nama Yesus pada zaman Anak, dan nama baru pada zaman Roh Kudus, Tuhan datang ke bumi ini dan menjanjikan kita kehidupan kekal. Kerja ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan.
bukan? Kalau begitu, bagaimanakah Dia akan memberi kita kehidupan kekal? Mari kita lihat buku Yohanes bab 6 ayat 53, bagaimana Dia memenuhi janji tersebut. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Tiada orang dapat memberitahu kita jalan ini, kecuali siapa? Menurut buku 1 Yohanes 2 ayat 25, kita dapat memastikan bahawa Tuhan sajalah berkuasa untuk menjanjikan sebegitu dengan manusia. Apabila Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah aku?" Petrus menjawab tanpa ragu-ragu, "Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup." Bagaimanakah Petrus tahu bahawa Yesus ialah Tuhan? Dia mengenal Tuhan melalui kap pengenalannya. Dia tahu bahawa tiada orang dapat memberi kehidupan kekal kecuali Tuhan. Jadi dia berkata, "Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Dengan ini, bukankah dia bermaksud engkaulah Tuhan? Selain daripada Tuhan, kami dapat bergantung pada siapa lagi untuk kehidupan dan masa depan? Teruskan dengan ayat 54. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Menurut ayat ini, Yesus mengajar kita cara untuk makan daging dan minum darahnya agar kita dapat menerima kehidupan kekal. Dia juga menubuhkan upacara kebenaran ini, betul? Jika kita mencarinya melalui cara ini, kita dapat faham semudahnya bahawa Dia ialah Tuhan yang datang buat kali kedua dalam badan. Mari lihat buku Matius 4:26 ayat 26. Bab 26 ayat 26 tertulis, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.'" Apabila kita baca dari ayat 17, kita dapat faham dengan mudah bahawa ini ialah bab Paskah. Yesus berkata, "Tubuhku," dalam buku Yohanes bab 6. Secara keseluruhan, kita berkata tubuh, tetapi apabila kita mengatakan bahagian badan, bukan itu daging, maksudnya adalah sama. Ayat 27, "Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini.' Apabila dia memberi air anggur Paskah yang dalam cawan, dia berkata, 'Minumlah. Sebab inilah, yaitu air anggur Paskah ialah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Yesus berkata dalam buku Yohanes bab 6 ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal." Roti dan air anggur Paskah melambangkan daging dan darahnya. Jadi, apabila kita menyambut Paskah, apa yang dapat kita terima? Kita dapat menerima kehidupan kekal. Namun, tiada sarjana Alkitab di dunia yang mengajar kita jalan kebenaran untuk menyambut Paskah. Tiada orang tahu. Tiada seminar mengajarkan kebenaran Paskah ini. Tiada orang menyambutnya. Jika mereka tidak menyambut Paskah, maksudnya mereka tidak makan daging dan minum darah Yesus. Jika mereka tidak makan daging dan minum darahnya, mereka tiada apa? Mereka tiada kehidupan. Secara ringkas, mereka ialah orang yang tidak menerima kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Kalau begitu, mengapa mereka tidak dapat sambut Paskah? Pada tahun 325 Masehi, upacara kudus Paskah telah dimasukkan di Majelis Nikia.
Mereka berkata, ini ialah perayaan yang disambut orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Itulah perayaan kudus yang disambut orang kudus gereja awal selama 300 tahun ikut ajaran Kristus. Sejak tahun 325 Masehi, kira-kira 1600 tahun, kebenaran kehidupan Paskah tiada lagi di bumi. Sejak Paskah hilang, banyak orang telah dilahirkan dan mati di bumi ini. Namun, tiada orang pun pernah mengajar dengan berkata, kita harus sambut Paskah untuk hidup kekal. Hal itu terjadi kerana Tuhan saja dapat melakukannya. Inilah kad pengenalan Tuhan. Tiada orang yang dapat melakukannya, bukan? Sebab itulah Nabi Yesaya menjelaskan dengan mudah bahawa dia yang membawa kebenaran kehidupan Paskah ialah Tuhan kita. Mari kita buka buku Yesaya bab 25. Hari ini, kita sedang melihat sebahagian kecil daripada banyak kad pengenalan Tuhan. Mari lihat buku Yesaya bab 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Siong ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring entapannya. Dalam ayat 6, dia yang mengatakan perjamuan ialah Tuhan. Tuhan akan menyediakan suatu perjamuan besar dengan air anggur yang tua yang disaring entapannya. Ayat 7. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselumbungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyatakan apa? Mau untuk seterusnya. Dia akan menyatakan mau untuk seterusnya, bermaksud dia akan memberi kehidupan kekal, bukan? Ingatkah tadi kita baca tentang air anggur dan kehidupan kekal? Air anggur Paskah ialah upacara yang membimbing manusia yang ditakdirkan mati selama-lamanya ke jalan kehidupan. Siapa melakukan hal ini? Dalam buku Lukas bab 22, Yesus berseru, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Aku menubuhkan peraturan kebenaran ini untuk kamu." Siapa menyerukan ini? 2000 tahun dahulu, dia datang ke bumi ini dalam nama Yesus dan menyerukan kebenaran ini. Siapakah dia? Bukankah dia Tuhan? Namun, pada zaman ini, Paskah sudah hilang selama 1600 tahun. Hanya Tuhan dapat biar kita makan roti Paskah yang melambangkan dagingnya dan minum air anggur Paskah yang melambangkan darahnya. Jadi buku Yesaya bab 25 pun tertulis, ia akan menyatakan mau untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar. Memandangkan tiada kematian selama-lamanya, dalam erti kata lain itulah hidup kekal. Dia akan memenuhi hal ini dengan apa? Dengan air anggur yang tua benar. Sini, mengapakah air anggur itu dikatakan tua? Jika air anggur disimpan selama setahun atau 2 tahun, itu tidaklah tua. Sejak tahun 325 Masehi selama 1600 tahun, tiada orang memberi manusia roti dan air anggur Paskah. Buku 1 Yohanes bab 2 ayat 25 tertulis, inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hanya Tuhan dapat memberi kita janji kehidupan kekal. Tuhan tidak hanya berkata, aku memberi kamu kehidupan kekal. Tetapi dia menubuhkan cara yang tertentu agar kita terimanya. Dia mengajar sejelasnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Kalau begitu, siapakah yang datang ke bumi ini dan menubuhkan Paskah Perjanjian Baru agar kita dapat makan daging dan minum darah Kristus? Selepas kebenaran kehidupan Paskah hilang pada zaman kegelapan, Bapa datang ke bumi ini sekali lagi dan memberi manusia roti serta air anggur Paskah. Kalau begitu, kita perlu kenal dia
ialah siapa dengan segera. Buku Yesaya bab 25 ayat 8. Ia akan menyatakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Tuhan kita. Kita perlu kenal dia dengan segera dan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah penyelamat yang menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana keselamatan yang diadakannya. Hari ini, kita menginjil melalui pelbagai saluran media dan dengan mulut bahawa Paskah telah muncul. Kita berkata, Paskah telah muncul. Tetapi mengapa orang tidak menyedari bahawa Tuhan telah datang? Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita, yang kita menanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kita telah menerima papaan Sang Hong yang membawa kebenaran kehidupan, yaitu Paskah. Kita telah melihat sejelasnya bahawa Bapa ada kad pengenalan Tuhan. Pada masa gereja awal, apabila Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku? Murid-murid menjawab. Ada yang mengatakan, Elia, tak ada pula yang mengatakan salah seorang daripada Nabi. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Engkau ialah Tuhan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga. Dengan ini dia bermaksud, Bapa telah membuka telingamu untuk mendengar dan matamu untuk melihat. Tuhan menyembunyikan sendiri daripada orang lain tetapi mengatakan sendiri kepada kita. Kita dapat mencari puisi, ramalan dan surah yang telah ditulis dalam 66 buah buku Alkitab. Namun, semua perkara ini memberi kesaksian tentang siapa? Yesus menerangkan ini dalam buku Yohanes bab 5 ayat 39. Inilah kitab-kitab suci yang memberi kesaksian tentang aku. Alkitab ialah kad pengenalanku. Tidak kira berapa banyak orang menafikan Bapa Kesukaan Sang Hon dan Ibu Surgawi Yerusalem baru, kita tidak boleh mendengar apa yang dikatakan oleh orang buta. Kita sudah melihat dan memahami mereka ialah siapa, bukan? Semua orang kudus gereja awal bersaksi, Yesus ialah Kristus, penyelamat dan Mesias yang telah datang ke bumi ini. Kita juga tidak perlu risau dan berfikir, bagaimana aku harus beritahu orang? Seperti khotbah hari ini, kita harus berkata, selain daripada Tuhan, tiada orang dapat memberi kehidupan kekal. Kristus Sang Hon telah memberi kita kehidupan kekal. Siapakah dia kalau dia bukan Tuhan? Kita harus dapat menjawab semudahnya seperti ini. Jika mereka tanya, adakah bukti bahawa dia telah memberi kita kehidupan kekal? Kita harus jawab, ada. Bagaimanapun kita harus membuktikan kesukaan Sang Hon dan Ibu Surgawi Yerusalem. Kita harus menginjil dengan cara yang sama seperti orang kudus gereja awal. Kita harus berbuat demikian kerana gereja di Efesus bermaksud yang terbaik, bukan? Mengapa yang terbaik? Mereka tidak berhenti menginjil dan berkata, Yesus ialah Kristus, dia ialah Tuhan. Orang yang mempercayainya akan diberkati dan diselamatkan. Walaupun mereka mati martir di amfiteater Rom, mereka pun tidak takut. Kenapa? Kerana ajaran Yesus, jika orang yang dihina disebabkan nama Kristus pergi ke syurga, mereka akan menikmati kemuliaan besar yang tidak pernah dinikmati di bumi ini. Di syurga, tiada lagi kematian, pergabungan, atau ratap tangis. Tiap-tiap hari akan dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka percaya semutlaknya. Jadi mereka tidak anggap penganiayaan sebagai kesakitan atau penderitaan. Kerana mereka yakin.
Jadi, mulai hari ini, mari kita jawab semua orang di dunia dengan iman teguh dan keyakinan apabila mereka bertanya, kenapa Kristus Ansang Hong ialah Kristus yang datang kali kedua? Kenapa Dia ialah Tuhan? Dengan keyakinan seperti ini, mari kita mempersenjatai iman kita sekali lagi. Biarlah tahun ini semua orang pun dapat memekahkan Bapa Ansang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru secukupnya. Kini, ada banyak orang menukar nama. Menukar nama tidak dapat mengubah seseorang. 2000 tahun dahulu, Tuhan menggunakan nama Yesus. Pada zaman Roh Kudus, Dia datang dalam nama siapa? Dalam nama baru. Jika Dia datang dalam nama Yesus, itu adalah palsu. Dia datang ke bumi ini dengan nama baru. Dalam buku Wahyu bab 3 dan bab 2, Tuhan berkata, apabila aku datang untuk kali kedua, aku akan datang dalam nama yang baru. Kita semua berada di gereja yang ditubuhkan oleh Tuhan dan menerima kehidupan kekal yang dijanjikannya. Kita semua berada di jalan keselamatan dan pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan. Bukan? Kalau begitu, kita mesti memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke hujung bumi dengan iman teguh. Mari kita cari satu ayat lagi dalam buku Ibrani bab 9, ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Pada kedatangan yang kali pertama, namanya ialah Yesus. Pada kedatangan yang kali kedua, Dia berkata, padanya akan kutuliskan namaku yang baru. Itu bukanlah nama pada zaman Bapa atau nama pada zaman Anak. Pada zaman Roh Kudus, nama baru ialah Dia yang akan meniadakan maut untuk seterusnya dengan air anggur yang tua. Dia yang mengembalikan kebenaran kehidupan Paskah ialah Mesias yang datang buat kali kedua yang kita nanti-nantikan. Dialah Tuhan penyelamat, bukan? Dia yang membimbing semua anak Sion kepada kebenaran kehidupan, yaitu Paskah Perjanjian Baru. Ialah Kristus yang datang kali kedua yang dibuktikan oleh Alkitab dan para Nabi. Dia ialah Tuhan penyelamat yang manusia nanti-nantikan. Sebab itulah nama gereja kita ialah Gereja Tuhan. Kita menghadiri gereja yang Tuhan sendiri tetap tubuhkan dan bina demi keselamatan kita. Kita tidak hanya menyambut hari Sabat, Paskah, dan perayaan. Kita ialah gereja otentik yang belajar dan amalkan kehendak Tuhan. Walaupun seseorang ada gelaran atau kemasyhuran yang mewah, itu adalah sia-sia. Semuanya itu tidak berguna bagi memasuki syurga. Kehidupan itu adalah sia-sia seperti dikatakan dalam Alkitab. Kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Namun, Tuhan biar kita menjalani kehidupan yang benar. Kita boleh makan makanan rohani dan minum minuman rohani yang sebenar. Bapa Syurgawi Kristus Ansang Hong mengajarkan jalan kehidupan kekal dan membimbing kita ke jalan keselamatan. Kita juga bertemu dengan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru yang Bapa dedahkan. Kemana sahaja roh dan pengantin perempuan bimbing, kita mesti ikut sepenuhnya sampai akhir. Masih ada banyak orang di bumi ini belum mengenali Tuhan zaman Roh Kudus sepenuhnya. Mari kita buktikan Bapa Ansang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru yang telah datang ke bumi ini dengan baik, lalu semua orang di dunia akan berkata, bukankah gereja Tuhan mempercayai Kristus Ansang Hong dan Tuhan Ibu? Dengan berbuat demikian, saya harap semua orang di dunia akan bertaubat dengan melihat perbuatan dan kehidupan benar anak-anak syurgawi. Harap kita berusaha untuk melakukannya. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.